Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya serta inayahnya. Masih lagi kita diberi kesempatan, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk terus beribadah, untuk terus solat, untuk terus sujud, untuk terus rukuk, untuk terus bertilawah, untuk terus mengumpul sebanyak mungkin amal ibadah sebagai bekalan kita menghadapi hari kematian, sebagai bekalan kita menuju hari akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya, jalan kebenaran, dan juga kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga kepada para sahabat yang sama-sama berjuang menegakkan agama Islam sehingga titisan darah terakhir. Jadi alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video kali ini, rakaman pada kali ini, yang mana kalau sebelum ni kita telah mendengar tazkirah kaitan tarikh-tarikh penting yang ada pada bulan Islam yang mana telah dianjurkan oleh Biro Kerohanian Kelab Darul Ansar. Dan insya-Allah pada hari ini saya sendiri akan meneruskan perkongsian tazkirah sedikit berkaitan dengan tarikh-tarikh atau hari yang penting dalam bulan-bulan ataupun dalam kalender Islam. Jadi Allah telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ila akhir ayat. Yang mana Allah berfirman, maksudnya, dan Tuhan kamu telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Ma yasha'. Allah nak ciptakan segala benda, pasti ada hikmah, ada kelebihan, ada hikmah di sebalik kejadian. Dan juga Allah sebut wa yakhtar. Allah telah memilih sesuatu dengan terdapat hikmah padanya. Allah telah memilih, contoh, Allah telah memilih tempat yang terbaik, Baitullahil Haram di Mekah. Allah telah memilih Mekah sebagai kiblat Islam. Kaabah, terletaknya Kaabah di situ. Kemudian Allah memilih tempat Madinah, tempat Madinah yang mana Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Telah memilih Madinah untuk Nabi melakukan hijrah, terusnya mengembangkan agama Islam di bumi Madinah. Kemudian Allah memilih Masjidil Aqsa. Allah telah memilih Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama bagi umat Islam, yang kemudiannya berpindah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah, Baitullahil Haram Mekah. Dan juga Allah telah memilih kita semua berada di bumi Ma'had. Allah telah memilih Ma'had itu sendiri terletaknya di Muar dan terletaknya di Jalan Junaid. Allah telah pilih, bukan saya saja, pasti ada hikmah di sebalik pemilihan ataupun tempat yang Allah pilih, Ma'had terletak di bumi Muar ini. Pasti ada hikmah jika kita menelusuri, kita kaji, kita lihat dengan mata, bukan sekadar mata kasar, tapi menggunakan mata hati. Begitu juga Allah telah memilih sebahagian dari hamba-hambanya menjadi utusan, menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi wali, menjadi alim ulama. Allah telah memilih hamba-hambanya untuk meneruskan perjuangan para anbiya menegakkan agama Islam, ad-dinul qayyim, agama Allah yang lurus. Begitu juga Allah telah memilih waktu, memilih waktu-waktu yang
yang special. Waktu yang special dalam sepanjang setahun. Dalam sepanjang setahun ni Allah memilih waktu-waktu yang special. Seperti mana contohnya Allah telah memilih bulan yang paling special adalah bulan Ramadan. Allah telah memilih bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik antara bulan-bulan lain. Kemudian Allah telah memilih hari yang terbaik dalam seminggu, hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Allah telah memilih hari Jumaat sebagai hari yang paling baik. Kemudian Allah memilih malam terbaik, dan di antara malam 365 hari dalam setahun, malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana padanya terdapat apa? Dapat malam Lailatul Qadr, malam yang ganjarannya, kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga Allah telah memilih waktu pagi yang terbaik, iaitu 10 awal Zulhijjah. Kita baru saja melepasi bulan Zulhijjah, di mana umat Islam, seluruh muslimin dan muslimat berbondong-bondong menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Yang mana kenapa terbaik, pagi yang terbaik? Kerana di situ adanya Yaumul Arafah, di mana semua umat Islam berkumpul, membayangkan bahawa Arafah itu, merasai Arafah itu adalah seperti hari Yaumul Mahsyar, yang kita akan berkumpul di Yaumul Mahsyar secara beramai-ramai untuk ditimbang amalan, ditanya dan sebagainya. Itu juga Allah telah memilih saat atau jam yang terbaik dalam 24 jam sehari, yang mana Allah telah memilih, Allah akan turun ke langit dunia, iaitu waktunya adalah di sepertiga malam. Iaitu di sepertiga malam, Allah telah memilih waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk umatnya, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam hadis ada sebut, siapa yang berdoa pasti aku akan kabulkan, siapa yang meminta pasti akan aku akan capaikan, iaitu kabulkan juga, dan siapa yang meminta keampunan pasti aku akan mengampunkan. Jadi itulah sepertiga malam hebatnya, sepertiga malam yang mana Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang bangun malam semata-mata beribadah kerana Allah SWT. Itulah pasti ada hikmah, tempat-tempat, hamba-hamba ataupun waktu-waktu yang telah dipilih Allah, wa yakhtar, Allah telah memilih, pasti ada hikmah di sebalik pemilihan ini. Dan juga Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddat ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin, ila akhir ayat. Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 yang membawa maksud, sesungguhnya iddatash syuhuri indallah, bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, yang mana telah dimaktubkan, telah tertulis, telah ditetapkan Allah dalam kitab, iaitu ada 12 bulan. Apa dia itu 12 bulan tersebut? Kalau saya dulu memang membesarlah dengan lagu, kalau semua ingat, ada lagu bulan-bulan Islam. Kalau saya dulu tak saya ni jenis susah nak ingat. Jadi cara nak ingat adalah dengan mendengar lagu lah. Jadi bulan-bulan Islam kalau pernah dengar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Pasti semua pernah dengar nasyid ini. Bulan yang mana saya tak ingat, yang pernah menyanyikan, dan saya rasa semua pernah mendengar, yang mana dalam bulan-bulan Islam, dalam bulan Islam ada 12, di mana Allah sebut isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan yang telah ditetapkan Allah, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang dimulakan dengan bulan Muharram, bulan pertama, dan diakhiri dengan Zulhijjah. Kita dah melepasi bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita akan melalui bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang mana Allah sambung lagi dalam surah At-Taubah tadi, yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, daripadanya arba'atun hurum, kan, daripada 12 tadi Allah sebut 4 daripadanya hurum. 4 daripadanya hurum. Apa 4 bulan yang hurum yang disebut Allah dalam Al-Quran? Allah sebut khusus umum arba'atun hurum, dan Nabi dalam sebuah hadis Nabi memberikan detail lah penerangan arba'atun hurum tu apa. Mana Nabi berkata as-sanah isna asyara syahran, tahun itu adanya 12 bulan, minha arba'atun hurum, daripada 12 tu 4 yang hurum, yang haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan antara 4 tadi, 3 mutawaliyat, iaitu bersambung, berturutan. Warajab mudhar, dan bulan Rajab dia berasingan, bersendirian. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Ini hadis Nabi yang mana Rajab tadi bersendirian antara bulan Jumada, Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Jumada, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Adapun salah satu mutawaliyat 3 bulan yang bersambung itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram bersambung, mutawaliyat. 3 bulan yang bersambung. Jadi kenapa dinamakan bulan haram? Kita dah tahu dalam setahun ada 12 bulan, kemudian ada di antara 12 bulan tersebut ada 4 yang hurum, dan kenapa dinamakan bulan haram? Yang pertamanya dinamakan bulan haram adalah disebabkan tidak dibenarkan ketika bulan haram ini untuk sesekali menumpahkan darah, iaitu berperang. Jadi orang Arab jahiliyah turun-temurun, bila masuk je bulan haram ini, 4 bulan yang disebutkan tadi, mereka tidak akan mengangkat pedang untuk berperang. Okay? Jadi haramlah untuk berperang. Satu keaiban bagi siapa yang memulakan peperangan. Adapun orang yang mempertahankan diri daripada diserang, tak ada masalah. Tapi yang diharamkan adalah untuk memulakan peperangan. Jadi dinamakan bulan haram salah satu disebabkan oleh diharamkan pada 4 bulan tersebut untuk berperang. Kemudian dinamakan bulan haram juga kerana padanya terdapat larangan, iaitu kalau seterusnya ayat sambungan daripada ayat tadi, surah At-Taubah tadi, Allah sebut dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang benar, yang lurus, yang betul. Fala tazlimu fihin, maka janganlah kamu melakukan kezaliman padanya, pada 4 bulan tersebut. Melakukan kezaliman ini apa dia? Melakukan kezaliman ini adalah melakukan maksiat. Bukan hari lain, bulan lain yang tak haram boleh melakukan maksiat. Tetapi bulan ini dilarang, ataupun yang mana kalaulah buat maksiat di bulan ini, maka dia punya balasan berkali ganda. Kalau bulan lain satu kejahatan dibalas dengan satu kesalahan dibalas dengan satu dosa. Kalau di bulan haram ini mungkin satu kesalahan atau satu kejahatan yang kita buat dibalas dengan 10 dosa ataupun 100 dosa. Dilipat kali gandakan dosa yang dihisap, dikira tersebut. Jadi janganlah di bulan 4 bulan Muharram ini, 4 bulan yang diharam, arba'atun hurum ini, 4 bulan haram ini, kita menambah ataupun melakukan maksiat, kerana dia punya kiraan dia lain.
berganda-ganda. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah buat dosa berlipat kali ganda dosanya, diperbesarkan dosanya. Begitu juga sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan. Kalau kita buat satu kebaikan, maka mungkin ganjarannya, pahalanya lebih berlipat kali ganda. Okey? Jadi itulah dinamakan salah satu sebab dinamakan bulan Muharram. Okay. Jadi dalam 4 bulan ni, kita tak lama lagi kita akan masuk bulan Muharram. Kita akan masuk bulan Muharram. Kita dah lepas Zulhijjah. Kita akan masuk bulan Muharram, yang mana di bulan Muharram ni terdapat keistimewaan. Kalau bulan-bulan Ramadan ada keistimewaannya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah ada keistimewaan je, padanya kita melakukan haji. Di bulan Muharram, di bulan Muharram terdapat juga keistimewaan. Apa keistimewaan dia? Yang mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah fi Muharram wa afdalus salah ba'da faridah qiyamul lail. Nabi sebut sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Syahrillah Muharram, di bulan Muharram. Adapun afdalus salah, sebaik-baik solat selepas solat 5 waktu adalah qiyamul lail, solat malam. Menghidupkan malam, iaitu solat ketika qiyamul lail, kita bangun pada waktu malam. Jadi di sini Nabi sebut syahrillahi Muharram, bulan puasa di bulan Allah, iaitu pada bulan Muharram. Jadi bila mana syahrillah, Nabi sebut syahrillah, bulan Allah, bila mana Allah sandarkan suatu, bila mana suatu benda disandarkan dengan Allah ni, maksudnya suatu yang terdapat padanya keistimewaan, kelebihan, kebesaran. Contohnya Baitullah, Allah namakan Makkahul Mukarramah, Kaabah, rumah Allah, Masjidil Haram tu Baitullah, rumah Allah. Tengok ada keistimewaan. Itu juga unta Nabi Saleh, Allah sebut naqatullah, unta Allah. Itu juga Allah sebut utusan-utusan Allah, Rasulullah. Allah sandarkan utusan-utusan Allah, Rasulullah, juga kitabullah, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Allah dinamakan kitabullah kerana kemuliaannya, keagungannya. Jadi pasti ada keistimewaan, pasti ada kelebihan bila mana suatu perkataan itu disandarkan dengan nama Allah. Jadi kat sini Nabi sebut syahrillah, siyamu syahrillahi Muharram, puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi bagaimana nak puasa bulan Muharram ni? Macam mana nak puasa di bulan Muharramnya? Kalau tadi Nabi sebut selepas puasa bulan Ramadan, yang terbaik adalah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Adakah kita nak puasa 30 hari panjang bulan Muharram? Okay, jadi ni semua telah dibahas oleh para ulama, yang mana ada yang membenarkan, kata siapa nak puasa 30 hari terserah. Boleh, kalau kita mampu larat puasa. Kalau tak boleh, carilah hari-hari puasa Isnin Khamis, puasa sunat Isnin Khamis, ataupun Ayyam Bid, hari putih, 3 hari di tengah-tengah bulan Islam. Kalau tak boleh, puasa yang terbaik, iaitu puasa Nabi Daud, yang mana Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari, selang-seli berpuasanya. Jadi tak ada masalah, nak puasa 30 hari, nak puasa 27 hari, nak puasa 25 hari, nak puasa 2 minggu, nak puasa selang-selang, puasa. Yang penting ada hadis yang mengsyorkan atau mengajak kita untuk berpuasa di bulan Muharram ini, iaitu Nabi telah sebut dalam satu hadis,
Siyamu yawma Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah allati qablaha. Nabi sebut siam yaumun Ashura, puasa Ashura, ahtasibu, aku berharap, berharap supaya Allah menghapuskan dosa yang telah lalu, setahun yang lalu maksudnya. Jadi memang ada ada hadis yang mengajak kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Kalau tak boleh puasa semua, tak boleh puasa Isnin Khamis, penat bekerja, macamlah tak boleh puasa Nabi Daud, maka carilah kesempatan yang mana Nabi syorkan kita untuk puasa di bulan di Yaum Ashura. Dinamakan Ashura kenapa? Kerana hari yang ke-10, Asyara, hari yang ke-10. Jadi ditekankan untuk kita berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Baik, jadi sebut pasal puasa Ashura ni sebenarnya ada sejarah, ada 4 tahap puasa Ashura. Ada 4 tahap puasa Ashura. Yang pertama, puasa Ashura ni Nabi SAW telah berpuasa ketika zaman jahiliyah dahulu di bumi Mekah. Nabi dah puasa dah Ashura ketika zaman jahiliyah. Dan orang Arab jahiliyah pun berpuasa juga. Jangan heran, jangan terkejut mereka berpuasa sebab mereka juga menunaikan haji. Cumanya haji mereka, umrah mereka, tawaf mereka dengan keadaan berbugil. Dah larilah, menyimpang dari agama yang sebenar. Tapi mereka tetap juga buat haji, buat umrah. Okay? Itu pertama. Adapun tahap kedua yang mana ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi SAW ketika berada di Madinah, ada satu hari tu sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tengok orang Madinah ni, terutama orang Yahudi lah, berpuasa pada 10 Ashura." Selepas satu hari selepas waktu duha, sahabat tanya pada Nabi dan Nabi suruh sahabat cari jawapan. Pergi tanya, kenapa korang berpuasa? Kenapa orang Yahudi berpuasa 10 Ashura? Jadi ketika mana sahabat jumpa orang Yahudi dan mendapat jawapannya, jawapannya apa? Orang Yahudi kata, hadza yaum najahullah. Inilah hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Musa wa qaumih, kepada Nabi Musa dan kaum-kaumnya. Kemenangan apa? Kemenangan yang mana aghraqa Fir'aun wa qaum. Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya ketika mengejar Nabi Musa dan umatnya. Wasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai tanda bersyukur pada Allah SWT kerana menyelamatkan mereka daripada bala tentera Fir'aun. Kemudian Nabi sebut apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih layak, lebih aula, lebih patut mengutamakan Nabi Musa, ataupun lebih patut berhak, lebih berhak untuk mengikut Nabi Musa daripada kalian. Sebab apa? Sebab Nabi Musa mentauhidkan Allah dan bangsa kaumnya tidak mentauhidkan Allah. Okey. Begitu, kita lebih layak, kita ni lebih layak sebab kita percaya Nabi Musa, percaya rasul-rasul terdahulu, percaya nabi-nabi yang terdahulu, percaya kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, percaya kitab yang dibawa oleh Nabi Daud, kitab Zabur, percaya apa yang dibawa oleh Nabi Isa, kitab Injil. Tapi umat Nabi Musa, Bani Israel langsung tidak mengikut apa yang diajar atau diajak oleh Nabi Musa AS. Jadi sebab tu Nabi kata kita ni umat Islam lebih layak, berhak untuk mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Okay? Jadi itulah yang kedua. Yang ketiga, kalau diikutkan sejarah, puasa Ashura ni zaman itu adalah puasa yang wajib hukumnya.
Jadi ketika mana di tahap ketiga Allah menurunkan wahyu, disuruh supaya kita berpuasa bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah merintahkan untuk kita umat Islam ketika itu berpuasa bulan Ramadan 30 hari. Jadi jatuhlah hukum wajib puasa Ashura yang dahulu itu yang hukumnya wajib jatuh kepada hukum sunat. Itu tahap ketiga. Adapun tahap keempat yang mana bila di akhir hayat Nabi, Nabi SAW pernah bersabda, la'in ishtu ila qabil la'asuman tasi'. Kalaulah aku hidup, masih hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa di hari yang ke-9, tis'ah. Tasi' hari yang ke-9. Kenapa Nabi nak puasa ke-9? Tak cukup ke puasa ke-10 Ashura saja? Sebab nak membezakan, kalau tadi Bani Israel berpuasa pada 10 hari bulan, 10 Ashura sebelum Muharram, Nabi nak membezakan orang Islam supaya berpuasa pada Tasu'ah dan Ashura. Jadi 2 hari lah. Dan pada tahun berikutnya Nabi tak sempat untuk berjumpa dengan bulan. Pada tahun tersebut Nabi meninggal, Nabi wafat, tak sempat untuk berjumpa dengan tahun Muharram, tahun berikutnya. Okey, jadi itulah 4 tahap di mana peristiwa atau sejarah tentang puasa Ashura. Jadi gitulah dalam bulan Muharram ni yang saya jumpa jadi ibadah khusus lain lah yang dianjurkan ataupun diajak kita untuk melakukannya kecuali puasa Ashura. Adapun nak lakukan ibadah umum yang lain tak ada masalah, teruskan kerana kita nak kejar ganjaran. Seperti mana yang disebutkan tadi, kalau buat dosa, dia punya buat kejahatan, dosanya berlipat kali ganda. Jadi buat kebaikan, maka pahalanya berlipat kali ganda. Tak kisah, buatlah apa-apa kebaikan, nak bersedekah, nak bertilawah seperti bulan Ramadan, nak mengeluarkan berinfak seperti di bulan Ramadan, dan sebagainya. Tidak masalah. Teruskan supaya hidup kita ni memang untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas dan mengikut sunnah ataupun mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi ibrah yang dapat kita ambil daripada kisah ataupun tahap sejarah puasa Ashura ini, adalah ibrah yang kita boleh ambil adalah cara-cara untuk kita menunjukkan kesyukuran, untuk melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok tadi, Nabi Musa SAW berpuasa kenapa? Kerana bersyukur terselamat daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, Nabi juga berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Sebab Nabi bersyukur, Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Begitu juga ketika mana Aisyah tengok Nabi semayang malam, bacaannya yang lama, sujudnya yang lama, rukuknya yang lama. Dan Aisyah kata, Rasulullah, kenapa engkau buat semayang begini sedangkan engkau diampunkan dosanya yang lalu adapun dan dosanya yang kemudian. Maksudnya Nabi diampunkan sekali, walaupun buat salah Nabi akan diampunkan dosanya. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi, tanda Nabi syukur, Nabi semayang sampai kakinya merekah, lututnya bengkak, sampai
tempat sembahyang Nabi tu berbekas kerana banyaknya sujud, kerana lamanya diri, banyaknya rukuk Nabi SAW. Jadi macam-macam lagi lah, kita pun sendiri boleh melahirkan kesyukuran kita, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita diberi kejayaan, kita dikurniakan anak yang soleh-solehah, mahat, diberikan kejayaan, pelbagai kejayaan. Tanda bersyukur macam-macam kita boleh buat. Jadi mungkin itu saja dari saya, sedikit sebanyak perkongsian daripada saya tentang bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi saja dari saya, ma min hasanah fa min Allah wa min sayyi'ah fa minni. Yang baik itu semuanya dari Allah, yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Moga dapat moga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini, dan moga dapat dikongsi-kongsi atau dihebahkan kepada rakan-rakan, ahli keluarga, supaya kita set. Kalau tak boleh puasa penuh, target 10 Muharram kita berpuasa Ashura. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan berpuasa Ashura tersebut, Allah terima puasa tersebut dan mengampunkan dosa kita yang lalu, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Okay. Jadi itulah dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.